Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Ilmu Menenangkan Hati. Apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i, ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya kerana ia mengubati penyakit jasmani dan hati. Ia mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Itu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, ketenangan hati kunci kecemerlangan. Ketenangan hati adalah perkara yang begitu penting. Tidak mungkin ada manusia walau apapun latar belakang agama, budaya dan pemikiran yang tidak bersetuju bahawa ketenangan hati dan ketenteraman jiwa adalah perkara paling penting untuk manusia. Mungkin mereka berbeza daripada segi cara mencapai ketenangan hati, ketenteraman jiwa dan keheningan rohani. Tetapi mereka tetap bersetuju bahawa ia adalah perkara kritikal untuk setiap insan. Keutuhan ataupun kemantapan emosi berkait rapat dengan ketenangan spiritual dan kemantapan minda. Dalam menghadapi kejadian hidup ini, individu yang yakin dirinya berasal daripada ketidaksengajaan biologi dan yang berevolusi daripada monyet kepada manusia tidak sama dengan individu yang yakin insan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik dan Tuhan tetap berperanan dalam setiap perkara yang berlaku di bumi ataupun di langit. Tuhan bukan sahaja berurusan dengan manusia, tetapi setiap atom dan molekul yang ada di atas muka bumi ini, di antara langit dan bumi serta apa yang ada di atas langit yang tujuh. Semuanya adalah milik mutlak Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi berdasarkan ketetapan ilmu dan izinnya. Orang yang menjalani hidup dengan hanya melihat Tuhan adalah Tuhan dan aku adalah aku tidak sama dengan orang yang hidup di atas muka bumi ini dengan mengenal Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan aku adalah hamba ciptaannya. Menyelami hakikat rasa hina seorang hamba dijalin dengan rasa mulia menjadi hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Agung. Orang yang menyedari bahawa sentiasa ada di sana kudrat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta yang sentiasa berkata, wahai hambaku, mintalah kepada aku dan aku penuhi segala permintaan kamu. Tentu tidak sama dengan orang yang hanya melihat hidup ini hanya antara aku dan kemampuanku. Seorang anak kecil berasa selamat dan tenang apabila berada di sisi ibu bapa. Bukan sekali kita melihat senario kanak-kanak yang menangis kerana terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah di pasar raya. Mengapa? Adakah kerana fizikalnya tercedera? Tentu tidak. Tetapi ketenteraman dan ketenangan hatinya yang tercedera. Kita dapat lihat bagaimana anak kecil yang menangis kerana lututnya berdarah selepas terjatuh. Berhenti menangis hanya kerana si ibu berkata, sudah, jangan menangis, sedikit saja, nanti ibu sapukan ubat.
Para hadirin hadirat, ketenteraman hati dan ketenangan hidup adalah kuasa maha ajaib yang diperlukan dalam hidup manusia. Menjadi hukum serta prinsip alam, orang itu berasa selamat dan tenang apabila mengetahui dan merasakan di sana ada kuasa yang mampu mengatasi segala kebimbangan dan rasa terancam. Kuasa maha ajaib adakah dengan berkata begitu sakit luka yang dirasainya hilang? Tentu tidak. Sakit luka di lututnya masih terasa, tetapi tangisannya terhenti kerana rasa sakit pada jiwa dan emosinya sudah diubati dan sudah hilang, diganti dengan rasa tenteram. Ini kerana anak ini yakin ibunya memahami penderitaan dan ibunya mampu mengubati luka di lututnya dengan ubat yang akan disapu. Ini menunjukkan ketenteraman hati dan ketenangan hidup adalah kuasa maha ajaib yang diperlukan dalam hidup manusia. Menjadi hukum serta prinsip alam, orang itu akan berasa selamat dan tenang apabila mengetahui dan merasakan di sana terdapat kuasa yang mampu mengatasi segala kebimbangan dan rasa terancam. Tanpa emosi yang cemerlang dan mantap, orang jenius sekalipun tidak dapat menggunakan kejeniusannya dan ketinggian IQ dengan betul apabila jiwanya sentiasa bercelaru dan tidak mantap. Kecemerlangan dan kemantapan jiwa ini yang disebut sebagai EQ. Tetapi orang yang mantap EQ-nya, walaupun dia seorang buta huruf dan bekerja di sawah bendang, dengan keterangan jiwa yang dimiliki, dia dapat menghadapi hidup dan segala masalah hidup ini dengan penuh ketenangan dan ketertiban. Jikalau demikian, sudah tentu dalam apa yang diperintahnya itu terdapat alat-alat bagi membolehkan kita membawa dan membina ketenangan hati seperti amalan berzikir, solat, tafakur, berdoa, wudu dan lain-lain lagi. Semoga hati kita tidak buta daripada melihat dan merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dia adalah Allah, Zat Tunggal Maha Pencipta. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat amnya, insya-Allah. Saya akhiri, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.